Saya Nina Zatul akan membentangkan bahagian pengenalan. Amerika Latin mempunyai sumber ekonomi dari segi pertanian dan juga hidrokarbon. Dari segi pertanian, mereka mempunyai soya dan juga tepung gandum. Manakala hidrokarbon, mereka mempunyai minyak dan juga petrol. Dalam Amerika Latin, Venezuela mempunyai reserve minyak yang terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan Amerika Latin kaya dengan sumber alam dan menjadikan perkara tersebut sebagai salah satu ekonomi ataupun sumber pendapatan negara mereka. Amerika Latin juga menghadapi krisis seperti kekurangan pelaburan asing dan juga inflasi yang tinggi, menyebabkan mereka terpaksa bergantung dengan negara-negara maju bagi menstabilkan ekonomi mereka. Tetapi ketergantungan Amerika Latin dengan negara-negara maju dalam ekonomi seperti perdagangan dan juga pelaburan menyebabkan ekonomi mereka tidak stabil sehingga mewujudkan jurang antara golongan yang kaya dan juga miskin di Amerika Latin. Ketidakseimbangan ekonomi ini muncul di Amerika Latin disebabkan ketergantungan mereka terhadap negara maju dari segi ekspor bahan mentah. Kerana ketidakstabilan harga pasaran global menyebabkan Amerika Latin tiada hak ataupun kuasa dalam menentukan harga pasaran sebagai negara pengeluar. Sikap kebergantungan Amerika Latin dengan negara-negara maju mempunyai kaitan dengan kolonialisme kerana walaupun mereka sudah merdeka, tetapi struktur ekonomi mereka masih terikat dengan struktur ekonomi semasa zaman kolonial. Hal ini kerana struktur ekonomi di Amerika Latin masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Negara-negara di Amerika Latin masih mengamalkan corak ekonomi semasa zaman kolonial yang lebih mementingkan sumber alam sebagai sumber pendapatan mereka, sedangkan mereka boleh berfokus pada peningkatan industri ataupun teknologi mereka. Dalam teori kebergantungan ataupun dependensi teori menunjukkan bahawa struktur ekonomi sesebuah negara yang masih bergantung dengan negara-negara maju akan memberi kesulitan ataupun kesusahan kepada negara seperti Amerika Latin untuk mengawal ataupun menentukan corak ekonomi mereka disebabkan dikawal oleh negara-negara maju. Sekian, terima kasih. Saya Jana binti Mijin yang akan meneruskan pembentalan, iaitu perkembangan sejarah teori kebergantungan, yang mana model pembangunan dunia Angga Barat tidak sesuai di Amerika Latin kerana mengabaikan realiti tempatan seperti ekonomi ekspor bahan mentah dan struktur tanah besar. Strategik seperti ISI dan Washington Consensus hanya menghasilkan pertumbuhan sementara serta memburukkan hutang dan kebersamaan sehingga melahirkan teori kebergantungan. Namun kesannya berterusan dalam bentuk ketidakstabilan politik, polarisasi sosial dan ketidakseimbangan ekonomi. Seterusnya ialah subkapitalisme di Amerika Latin, yang mana ICLA ditubuhkan pada tahun 1948 di bawah Raul Partich mengkritik model barat dan memperkenalkan fungsi pusat pengiran yang menjelaskan ketidakseimbangan struktur ekonomi global. Negara pusat menguasai teknologi manakala negara pengiran bergantung kepada ekspor bahan mentah yang menyebabkan keuntungan mengalir keluar serta mengekalkan hutang dan kemiskinan yang berpanjang. Yang ketiga ialah peralihan subkapitalisme ke teori kebergantungan. Strategi ISI gagal membina pembangunan mampan kerana negara pengiran ini masih bergantung kepada modal dan teknologi negara maju, sementara keuntungan ekonomi terus mengalir ke negara pusat. Kegagalan ini mendorong pengkritik seperti Andre Gandolfin dan Cardoso menegaskan bahawa struktur ekonomi global pusat pengiran mengekalkan eksploitasi dan ketidaksetaraan secara berterusan. Dan yang keempat, iaitu yang terakhir, kemunculan teori kebergantungan di Amerika Latin. Teori kebergantungan muncul pada akhir 1950 hingga 1960 berasaskan pengalaman tempatan di Amerika Latin. Kegagalan ISI dan strukturalisme menunjukkan negara pengiran terus bergantung kepada hutang, teknologi dan aliran keuntungan ke negara maju. Pemikir seperti Frank dan Cardoso menegaskan bahawa struktur kapitalisme global mengekalkan hubungan pusat pengiran lalu mendorong fokus kepada pengurangan kebergantungan dan transformasi sosial. Itu sahaja saya, sekian, terima kasih. Saya Zriana binti Resening. Saya akan membentangkan
tafsiran klasik teori kebergantungan. Teori ini muncul di Amerika Latin pada akhir 1950 dan 1960 sebagai kritikan terhadap teori pemodernan. Sarjana seperti Henry Gunder Frank menyatakan bahwa underdevelopment bukan tahap awal pembangunan. Sebaliknya, ia adalah hasil eksploitasi sistemik yang berlaku sejak Amerika Latin dijadikan sebahagian daripada sistem ekonomi kapitalis global sejak zaman penjajahan. Pembangunan negara teras berlaku serentak dengan kemunduran negara pinggiran kerana rantau Amerika Latin memperoleh lebihan ekonomi untuk menyokong pertumbuhan pusat kapitalisme global yang mewujudkan hubungan struktur yang tidak seimbang. Selain itu, mekanisme kebergantungan ialah proses berstruktur yang memastikan pemindahan kekayaan berpindah dari negara pinggiran ke negara teras. Proses ini bergantung kepada ekspor bahan mentah bernilai rendah yang menghadapi risiko ketidakstabilan harga di pasaran global. Sebaliknya, barangan perindustrian dari negara teras. Hal ini mewujudkan pertukaran yang tidak seimbang. Aliran modal dan keuntungan mengalir keluar daripada negara pinggiran melalui pemindahan keuntungan syarikat multinasional ke negara asal mereka, dan perkara ini menghalang kemampuan ekonomi tempatan untuk membangunkan sektor industri sendiri. Syarikat multinasional memainkan peranan penting dalam sektor strategik seperti perkilangan kerana syarikat tersebut adalah pihak yang menguasai teknologi utama serta mengekalkan kebergantungan berterusan terhadap pasaran dan teknologi luar. Seterusnya, implikasi politik dan sosial menunjukkan bahawa autonomi dasar negara pinggiran sering terhad kerana kepimpinan pemerintah sering dipengaruhi oleh syarat-syarat yang dikenakan oleh IMF atau Bank Dunia yang mengawal dasar ekonomi melalui syarat pinjaman. Pemimpin dan birokrat tempatan membentuk elit pro luar yang mengutamakan kepentingan pribadi berbanding keperluan rakyat. Situasi tersebut menyebabkan berlakunya eksploitasi dalaman serta mengekalkan struktur kebergantungan negara pinggiran dalam sistem global. Terdapat kritikan terhadap teori tersebut iaitu dianggap terlalu deterministik kerana ia menggambarkan negara pinggiran seperti terikat secara kekal dalam struktur global yang tidak seimbang. Teori ini juga mengabaikan variasi pengalaman antara negara Amerika Latin. Teori ini kurang ruang kepada perubahan dalaman seperti reformasi institusi, walaupun faktor tersebut penting dalam konteks kontemporari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nursyafika binti Muhammad, nomor matriks BE23110354. Saya akan menerangkan tafsiran kontemporari serta evolusi teori kebergantungan dalam memahami kedudukan Amerika Latin dalam sistem ekonomi global hari ini. Pada peringkat awal, Amerika Latin dibentuk dalam struktur ekonomi dunia sebagai pembekal bahan mentah kepada kuasa luar. Walaupun kebanyakan negara di rantau ini telah mencapai kemerdekaan politik, corak pembangunan yang tidak seimbang ini terus berlanjutan. Hal ini menunjukkan bahawa teori kebergantungan tidak bersifat statik, sebaliknya berkembang selari dengan perubahan sistem dunia, khususnya dalam konteks globalisasi dan neoliberalisme. Dalam era globalisasi, hubungan ekonomi antara bangsa menjadi semakin terbuka. Walaupun globalisasi sering digambarkan sebagai peluang pembangunan, Amerika Latin masih bergantung dari negara teras. Hubungan ini mewujudkan ketidakseimbangan struktur kerana nilai tambah utama dan kawalan ekonomi kekal tertumpu di luar rantau tersebut. Melalui dasar neoliberalisme pula, banyak negara di rantau ini kehilangan autonomi dalam menentukan dasar ekonomi sendiri dan semakin terikat kepada kehendak pasaran global. Keadaan ini boleh difahami melalui World System Theory oleh Immanuel Wallenstein yang membahagikan dunia kepada negara teras. Dalam struktur ini, Amerika Latin secara umumnya berada dalam kedudukan pinggiran dan separa pinggiran. Hari ini, kebergantungan ini diteruskan melalui hutang luar serta penglibatan dalam rantaian nilai global. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Ahirul dengan nomor kad matriks BE23160652. Pada bahagian ini saya akan menghuraikan mengenai kesan teori kebergantungan terhadap struktur politik, ekonomi dan juga sosial. Jadi kita masuk kepada kesan politik. Kesan politik yang pertama ialah dasar otonomi yang terhad. Jadi negara-negara di Amerika Latin yang bergantung kepada bantuan dan juga pinjaman luar ini, mereka terpaksa menyesuaikan dasar ekonomi mereka dan juga politik mengikut kehendak institusi antarabangsa seperti IMF dan juga Bank Dunia. Akibatnya, kerajaan tidak mempunyai kebebasan untuk menangkap dasar yang berorientasikan keperluan rakyat kerana keputusan penting ini sering dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kuasa ekonomi global.
Yang kedua ialah campur tangan kuasa luar dalam politik domestik. Jadi sejarah Amerika Latin ini menunjukkan bahawa kuasa luar, khususnya Amerika Syarikat ini sering terlibat dalam urusan dalaman negara bagi memastikan kestabilan rejim yang selari dengan kepentingan ekonomi dan juga ideologi mereka. Jadi campur tangan ini secara langsung melemahkan kedaulatan negara dan juga menyumbang kepada ketidakstabilan politik dalam jangka masa yang panjang. Kemudian kita masuk kepada kesan ekonomi. Jadi kesan ekonomi pertama ialah kebergantungan kepada ekspor bahan mentah dan ketidakseimbangan industri. Jadi di sini negara-negara Amerika Latin ni dia bergantung kepada komoditi primer seperti minyak, tembaga dan juga kopi yang mempunyai nilai tambah yang rendah. Dan keadaan ini secara langsung telah menghalang kepada pembangunan industri tempatan yang bernilai tinggi dan menjadikan ekonomi ni dia sangat terdedah kepada turun naiknya harga pasaran global. Dan kemudian kita masuk kepada kesan ekonomi yang kedua, iaitu dominasi modal asing dan syarikat multinasional. Jadi walaupun pelaburan asing ni dia menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, perlu untuk kita tahu juga bahawa sektor strategik ini sering dikuasai oleh syarikat luar. Jadi keuntungan utama dipindahkan ke negara asal syarikat tersebut dan menyebabkan kesan pembangunan domestik ni dia menjadi lebih terhad dan tidak menyeluruh. Dan yang terakhir kita masuk kepada kesan sosial. Jadi kesan sosial yang pertama ialah ketidaksamaan pendapatan dan kemiskinan yang berterusan. Jadi di sini walaupun terdapat pertumbuhan ekonomi, manfaatnya tu lebih kepada dinikmati oleh golongan-golongan elit, manakala rakyat majoriti pula mereka kekal terpinggir. Jadi jurang kekayaan ni dan juga kemiskinan ni dia menjadi ciri utama kebanyakan masyarakat di Amerika Latin. Yang kedua kita masuk kepada kesan sosial, itu fragmentasi sosial dan urbanisasi yang tidak seimbang. Di pembangunan ekonomi ini dia cuma tertumpu di bahagian bandar yang mendorong penghijraan besar-besaran dari luar bandar ke bandar. Namun kekurangan peluang pekerjaan yang formal dan juga infrastruktur sosial ni dia menyebabkan kemunculan kawasan-kawasan setinggan, sektor informal dan juga ketidakstabilan sosial. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Anissa Nopramesti Ananaware akan membentangkan tentang case study terkait teori ketergantungan. Di sini saya mengambil case study dari Meksiko sebagai negara di Amerika Latin yang memiliki ketergantungan dengan negara inti yaitu Amerika Serikat. Meksiko merupakan salah satu ekonomi utama di Amerika Latin yang sangat terikat dengan Amerika Serikat, terutama karena kedekatan geografis dan panjangnya hubungan ekonomi kedua negara. Hal ini diperkuat dengan adanya pembentukan perjanjian NAFTA atau yang sekarang sudah dirubah menjadi USMK. Meksiko semakin terintegrasi dalam rantai produksi Amerika Serikat, terlebih pada faktor ekonomi, elektronik, industri perakitan, dan otomotif. Integrasi ini mendorong pertumbuhan ekspor dan industrialisasi bagi Meksiko. Namun, lebih dari 80% ekspor Meksiko ditujukan ke pasar Amerika Serikat. Hal ini dinilai tidak seimbang karena di mana Meksiko lebih berperan sebagai basis produksi berupah rendah dan pemasok pasar inti. Ketergantungan tersebut memunculkan resiko jangka panjang di mana Meksiko baik secara ekonomi, sosial, politik karena ruang kemandirian pembangunan nasional Meksiko menjadi terbatas dan kepentingan dan struktur ekonomi Meksiko mengikuti bagaimana negara inti bergerak. Nama saya Norazia binti Abdullah, nomor matriks BA23110027. Saya akan meneruskan pembentangan kami dalam kesimpulan. Secara kesimpulannya, kebergantungan kepada negara-negara besar dapat mewujudkan satu struktur ekonomi yang rapuh dan menghadkan ruang otonomi sebuah negara terhadap pentadbiran negara mereka. Sebagai contoh, negara akan sentiasa terikat kepada keperluan antarabangsa berbanding kesejahteraan rakyat. Melalui teori ini dapat menganalisis struktur ekonomi global seperti kesan kemunduran sebuah negara disebabkan oleh eksploitasi negara berpengaruh ke atas negara yang lebih lemah. Namun begitu, teori ini gagal mengetengahkan tentang mengapa sebahagian negara di rantau tersebut berjaya mencapai kemajuan. Oleh itu, teori kebergantungan sangat penting dalam menilai cabaran pembangunan di Amerika Latin kerana sebilangan negara tidak mampu menentukan hala tuju negara mereka sendiri kerana wujudnya campur tangan daripada negara-negara besar ataupun organisasi antarabangsa terhadap pentadbiran negara tersebut. Tindakan ini akan melemahkan struktur negara kerana mekanisme yang dilaksanakan hanya memberikan kelebihan kepada negara-negara besar berbanding negara-negara mereka